Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang terhalang, jangan lepaskan tanganmu dari berusaha, lalu engkau bergantung kepada apa yang ada di tangan manusia, dan engkau mengharapkan daripada mereka. Kelak engkau akan kufur dari nikmat takdir, maka Allah akan mengutukmu dan menjatuhkanmu dan menjauhkanmu. Meninggalkan usaha serta mengharapkan sesuatu dari manusia merupakan suatu seksa daripada Allah pada seorang hamba. Nabi Sulaiman AS, apabila dihapuskan kerajaannya oleh Allah, diseksanya dengan pelbagai penyiksaan, yang di antaranya terpaksa meminta kepada orang. Pada masa dia memegang kerajaan, dia berusaha mendapatkan makanannya. Tapi bila disempitkan Allah kehidupannya, dikeluarkannya dari kerajaannya, serta disempitkan rezekinya sehingga dia terpaksa meminta-minta pada manusia. Ada yang menyebut, sebabnya ialah kerana ada seorang wanita yang menyembah gambar ayahnya selama 40 hari di rumahnya. Maka Allah membalasnya selama 40 hari juga, iaitu satu hari dengan satu hari. Kaum sufi tiada gembira buat kerunsingannya, tiada ringan buat tanggungannya, tiada tetap buat pandangannya, tiada senang buat musibahnya, sehingga mereka menemui Tuhan mereka Azza wa Jalla. Penemuan mereka itu dengan dua cara. Yang pertama, penemuan di dunia, iaitu dengan hati dan batin mereka. Dan penemuan semacam ini sangat jarang sekali berlakunya. Yang kedua, penemuannya di akhirat. Nanti mereka, apabila mereka menemui Tuhan, timbullah perasaan senang dan gembira sekali. Namun sebelum itu, maka musibah-musibah yang menimpa mereka berjalan terus tiada hentinya. Kata Sidi Syekh Jailani sesudah suatu bicara yang panjang, iaitu, wahai gulam, jiwamu itu dan hawa nafsu dan syahwatmu itu hendaklah engkau menghalanginya, dan berilah dia makanan yang bersih, yang tidak ada najis padanya, yang tahir, yakni yang suci, itulah yang halal, dan yang haram itulah yang najis. Kemudian sambungnya lagi, ini sambung Syekh Abdul Qadir lagi, berilah dia makan dari yang halal itu, supaya dia tidak merajalela, tidak angkuh sehingga menjadi kurang ajar. Ya Allah, ya Tuhanku, kenalkanlah kami dengan zat-Mu supaya kami mengenalimu. Amin. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, di antara perintah syarak kepada orang-orang yang beriman supaya kita berusaha, bekerja. Allah berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan hendaklah kamu bekerja, Allah dan Rasulnya serta orang beriman menjadi saksi. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah dia rezeki yang paling baik, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajul biyadihi. Seorang bekerja sendiri. Bila seseorang tadi bekerja sendiri, maka Allah Ta'ala akan memberkati rezekinya dan menguatkan lagi tawakalnya,
meneguhkan lagi imannya, mendekatkan lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana siapa yang mampu menjaga maruah dirinya, maka dia mampu menjaga maruah agamanya. Oleh kerana itu, seorang yang meninggalkan usaha, meninggalkan kerja, maka ini adalah suatu musibah, dan ini adalah suatu perkara yang akan menjauhkannya daripada Allah dan menimbulkan siksaan Allah SWT. Pernah satu ketika yang kita sebut semalam, bila Ibrahim bin Adham berlayar di lautan, tiba-tiba datang angin yang kuat. Maka orang-orang mengadu kepada Ibrahim bin Adham tentang ribut yang kuat, angin yang kuat. Maka kata Ibrahim bin Adham, ada yang lebih buruk, ada yang lebih teruk dan lebih buruk daripada itu. Itu seorang yang meminta-minta dengan manusia, yang tidak mahu bekerja. Kerana itu Allah SWT mengutuk perbuatan orang yang tidak mahu bekerja. Bahkan kalau kita lihat semua para Nabi alaihimussalatu mereka ini golongan yang bekerja. Hatta Nabi Allah Daud alaihissalam, dia memegang kerajaan dan dia tidak mengambil upah daripada kerajaannya, melainkan daripada hasil pekerjaannya sendiri. Itu menyiapkan baju besi. Di mana satu ketika Nabi Allah Daud alaihissalam menyamar untuk bertemu dengan rakyat dan ingin mendapat respon daripada rakyat apa yang telah dilakukan oleh Daud AS. Maka semua rakyat memuji Daud. Daud seorang Nabi yang baik, pemimpin yang baik. Sehingga Nabi Allah Daud bertemu dengan malaikat tanpa dia mengenalinya malaikat. Malaikat ni kata Daud ni bagus, melainkan dia tidak bekerja sendiri. Kalau dia kerja sendiri lagi bagus. Maka Nabi Allah Daud AS bermunajat pada Allah supaya diilhamkan kepadanya satu pekerjaan. Akhirnya Allah mengilhamkannya pekerjaan untuk membuat baju besi. Maka dibuatnya baju besi dan diambil upah baju besi tadi dan dijadikan sebagai pendapatannya dan pendapatan keluarganya. Hatta Nabi Isa AS, bila ibunya Maryam menyulam pakaian, kemudian menyuruh Nabi Isa menjualnya di pasar. Dan demikian juga Nabi Allah Ibrahim. Selain daripada penternakan, Nabi Allah Ibrahim menjual kain. Dan demikian juga Nabi Allah Zakaria AS menjadi tukang kayu. Membina rumah, mengambil upah, membina rumah. Yang kita sebut hari ini kontraktor. Najjar ataupun banaan. Demikian juga Nabi Allah Nuh AS. Kalau tidak, masakan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membina bahtera, membina kapal yang besar. Pasti kerana Nabi Allah Nuh punyai keilmuan dalam hal tersebut, sehingga mampu untuk membina kapal, membina bahtera yang besar. Dan demikian juga kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pengembala kambing, berdagang, berniaga, supaya semua orang mengetahui mencari rezeki bukanlah keaiban, dan tidaklah menafikan tawakal dan pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ia adalah perintah Allah, bahkan ia adalah ibadat. Bahkan ia adalah penyebab kepada kuatnya agama. Kerana seorang yang tidak bekerja, sebagaimana disebut oleh Luqmanul Hakim, dia akan ditimpa dengan riqqatun fi dinihi wa dha'fun fi aqlihi wa dhahab muru'atihi. Agamanya akan menjadi nipis, otaknya menjadi lemah, dan maruahnya akan hilang. Dan lebih buruk dan lebih teruk daripada tiga perkara tadi ialah istighfafuhu bin nas, manusia akan menghina dia. Sedangkan kita tahu dalam Islam, kita dilarang membiarkan diri kita dihina. Bahkan mati dalam keadaan berdiri jauh lebih baik daripada mati terhina. Maksudnya ialah terus mempertahankan kemuliaan maruah dan kemuliaan diri. Dan inilah dia Islam. Islam mengajar kepada kita kemuliaan maruah, kemuliaan diri, sehingga kita sentiasa berusaha untuk menjadi al-yadul ulia khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka itulah keinginan dan itulah mujahadah orang-orang yang beriman.
Lalu Syekh Abdul Qadir menceritakan kisah Nabi Allah Sulaiman AS. Bagaimana Nabi Allah Sulaiman AS terhalang ataupun dihukum oleh Allah dengan beberapa kesalahan. Setiap para Nabi AS, mereka adalah golongan yang paling kuat diuji oleh Allah. Namun setiap ujian Allah Ta'ala ini mesti bersebab. Allah datangkan ujian, pasti ada sebab. Sama ada sebab-sebab itu zahir pada pandangan, zahir pada ilmu seseorang ataupun para Nabi, ataupun suatu benda yang terpendam, itu tidak diketahui. Namun Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, setiap ujian yang datang pada kita, mesti ada sesuatu yang kita lakukan. Artinya ada penyebab-penyebab yang menjadikan kita terdedah dengan ujian-ujian tersebut. Nabi Allah Sulaiman AS dalam banyak riwayat, walaupun sebenarnya kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, cerita-ceritanya begitu aneh dan pelik, sehingga setengah para muhakkikin tidak membawa cerita ini. Dan ya, saya tahu beberapa versi, hampir 10 versi tentang kisah Nabi Allah Sulaiman yang dihukum oleh Allah SWT. Yang pertama, sepakat para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para Nabi SAW, mereka tak pernah buat dosa, kerana mereka ini maksum. Noktah ini penting untuk kita tahu. Tetapi bukan bermaksud mereka tidak pernah buat salah. Namun salah mereka sebagaimana disebut oleh ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Dia adalah kesalahan orang-orang baik, kesalahan orang-orang yang terpilih. Namun di sisi Allah, dia tetap dianggap salah. Umpamanya bila setengah Nabi terlupa menyebut insya-Allah, maka Allah hukum. Mungkin setengah Nabi terpesona dengan apa yang dia ada, maka Allah hukum. Ini berlaku kepada kebanyakan para Nabi, bukan berlaku kepada umat Islam sendiri. Bila Allah berfirman, wa yauma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingatlah pada hari peperangan Hunain, ketika mana kamu begitu teruja dengan bala tentera yang besar. Akhirnya bala tentera yang besar ini tidak mampu memberikan apa pun kebaikan pada kamu. Maka kalah dalam pusing yang pertama. Disebut dalam hadis, sebelum kita cerita kisah Nabi Allah Sulaiman, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, satu hari Nabi SAW berdiri bersama para sahabat untuk solat. Dan sebelum baginda SAW mengangkat takbiratul ihram, Nabi seperti berbisik sesuatu. Hamasa syai'an. Nabi macam cakap sesuatu. Lalu para sahabat tertanya-tanya apa yang Nabi baca sebelum Nabi mengangkat takbir, sebelum Nabi solat. Dan baginda SAW tidak pernah membiarkan para sahabat tertanya-tanya tentang amalan. Sebab kerja para Nabi menyampaikan amalan. Dia tak ada istilah macam setengah kita rahsia, tak boleh beritahu. Ini amalan saya. Kerana kalau amalan itu baik, maka ia perlu dikongsi. Kalau amalan itu memang baik, apatah lagi boleh mendekatkan kita pada Allah, melindungkan diri kita daripada bahaya. Lalu kata baginda SAW, sebenarnya sebelum aku solat, aku membaca doa, Allahumma bika uqatilu wa bika usawilu wala hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah, keranamu aku berperang. Ya Allah, keranamu aku menyerang, dan tiada daya dan tiada upaya melainkan kekuatan daripadamu. Kata Rasulullah, aku teringat ada satu kisah, kata Rasulullah. Ada seorang Nabi dulu, kata Rasulullah. Dia ada bala tentera yang hebat, besar. Tiba-tiba dia merasa kagum, takjub, atau kita sebut ujub. Dia kata, hebatnya tentera aku. Man yukafi hadha, siapa boleh lawan dia? Siapa yang boleh mengalahkan dia? Wa man yataghallab alaih, siapa boleh kalahkan dia? Bila dia terpesona melihat tenteranya kuat, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, kamu telah buat kesilapan, dan akan aku hukum kepada kamu
dengan salah satu daripada 3 hukuman yang kamu kena pilih. Sebab kamu lupa untuk menisbahkan kurniaan ataupun menyebut bahawa kekuatan itu milik Allah. Bila terpesona dengan tentera yang kuat, yang gagah, maka Allah Ta'ala menyuruh dia memilih 3 hukuman. Yang pertama, taslitul adu, musuh akan mengalahkan dia. Sebab tak ada orang pun boleh merasakan dia hebat. Tak boleh. Tak ada orang pun boleh membiarkan jiwanya menenangkan dia berkata, aku sudah hebat, aku sudah bijak. Lihat kerana aku berjaya buat segala-galanya. Kalau tidak, ada aku habis semua benda ni. Maka ini ujub. Yang pertama, musuh akan mengalahkan kamu. Yang kedua, kamu akan ditimpa dengan musibah lapar. Dan yang ketiga, kami akan matikan sebahagian kamu. Kami akan matikan. Lalu Nabi ini bertemu dengan para penasihat dia. Lalu tanya, Allah beri aku 3 pilihan kerana aku ujub. Ketika aku melihat tentera aku, siapa boleh kalahkan dia? Kuat. Gagah ni. Lalu kata para penasihat Nabi ini, Tuan kan seorang Nabi. Khir lana. Tuanlah yang patut menentukannya. Bukan kami. Lalu Nabi ini terus melakukan solat. Dan menjadi suatu sunnah para Nabi, mereka tidak akan menyelesaikan masalah, melainkan mereka akan solat terlebih dahulu. Dan sunnah ini patut kita ikuti. Kita bila ada apa pun masalah, kita rasa confused, rasa macam sukar nak tentukan, solat terlebih dahulu. Memberi keputusan selepas solat lebih baik daripada kita beri keputusan tanpa solat. Jauh lebih baik. Tak kira kita nak hantar anak kita universiti mana, kita nak kerja kat mana, kita nak buat itu dan ini, nak kahwin ke dan sebagainya, maka kita solat. Imam solat itu disebut istikharah, ataupun solat itu sebagai tabarrukan, mengambil keberkatan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah waktu menyusun hadis-hadis dan sahihnya. Dia solat setiap hadis yang disusunnya dengan 2 rakaat sebagai tabarrukan, ambil berkat. Ambil berkat 2 rakaat. Hatta kita nak bermusafir, sunat kita solat 2 rakaat sebagai tabarrukan, mengambil berkat perjalanan, supaya perjalanan ini baik. Ini sunnah yang patut kita jangan tinggalkan. 2 rakaat. Apapun 2 rakaat. Bukan kita ajar pada alung, angah, su kita, anak-anak kita, apapun 2 rakaat. Ya, ni tengah pilih, nak tu ke nak ni, 2 rakaat. Nak beli telefon ni ke nak beli telefon ni, 2 rakaat. Bukan 2 poseng, bukan, 2 rakaat. Kita ajar anak-anak kita. Kita ajar isteri kita, bang, warna purple ke warna merah, 2 rakaat. Dia nak beli kain, ya. Mana lawa bang? Ni purple ke merah ni, saya nak pilih ni, 2 rakaat kita kata. Ya, walaupun sekecil-kecil perkara. Kerana kita tak akan menyesal. Kita tak akan merasa rugi. Baik, Nabi ini juga solat, maka seluruh penasihat pada Nabi ini juga solat untuk mendapat keberkatan. Akhirnya Nabi ini berdoa dan meminta pada Allah supaya, ataupun meminta pilihan yang ketiga, mati. Lalu dimatikan serentak 70,000 orang tenteranya dengan satu wabak. Mati. Ini balasan kerana rasa ujub. Ini dalam hadis yang sahih menceritakan tentang bila perasaan itu ada pun Allah boleh hukum kita. Ada sebab untuk dihukum. Sebab itu jangan biarkan diri kita terdedah dengan benda yang menyebabkan Allah boleh hukum kita. Umpama kita duduk dalam kelas. Kita tahu cikgu depan ni disiplin ni. Jangan buat silap. Jangan silap garu masa dia mengajar. Mau kita kena halau. Jangan silap bisik dengan kawan sebelah. Mau ke kita kena hukum. Jangan baca buku lain, bukan baca buku dia. Mau kena buang buku tu kat luar tingkap. Ni kita kenal ni guru yang tegas. Akhirnya kita cuma membatu dan mendiamkan diri. Dan mendengar dan memerhati apa yang dikatakan. Tetapi begitu maqam orang yang dekat dengan Allah. Allah tak biarkan dia buat kesilapan. Melainkan Allah Ta'ala akan hukum dia. Supaya dia tidak lalai. Kadang-kadang, tuan-tuan, bila kita buat maksiat sikit, tak banyak sikit adalah tengok perempuan lawa sikit, jatuh lubang kita itu. Ya, bila Allah suka pada kita, Allah hukum kita cepat. Kata Nabi SAW, Inna allaha idha ahabba abdan ajala uqubatahu fid dunya. Allah bila sayang seorang hamba, Allah segerakan hukumannya.
dia seorang sahabat. Dia jumpa dengan mak awal lama dia. Sama-sama zaman jahiliah. Maka kembali mereka merenung mata, bergurau senda. Lalu seketika perempuan ini jauh lebih beragama daripada lelaki ini. Lalu berkata, bukankah kita sudah masuk Islam? Kita tak patut lagi buat macam ni. Zaman jahiliah dulu pelanggan. Tapi kita sudah Islam. Lalu lelaki ini pun tersedar. Maka lelaki ini pun pergi, tapi masih lagi berpaling melihat wanita ini. Akhirnya ditelanggar tembok, patah hidung dia. Lalu dia datang menemui Nabi SAW mengadu. Maka Nabi tersenyum. Nabi kata, Allah bila sayang seorang hamba, maka Allah segerakan hukuman dia. Allah sayang supaya dia tidak pergi jauh. Baik, berbalik kisah Sulaiman AS. Ya, dikatakan bahawa Sulaiman AS bila dia menyerang satu negara, lalu negara tadi pun kalah lah lawan dengan tentera Sulaiman. Maka dia menawan, dan sejumlah tawanan itu ada seorang wanita yang cantik. Maka Nabi Allah Sulaiman menawarkan kepadanya Islam. Dan wanita ini memeluk Islam dan diperisterikan oleh Sulaiman. Wanita ini sentiasa bersedih. Lalu Sulaiman kata, kenapa sedih? Ma yuhzunuki wa ma yubkiki. Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu menangis? Lalu kata wanita ini, aku ingat ayahku yang dah mati. Lalu kata Sulaiman, bukankah Allah telah memberikan nikmat yang baik? Kamu dah masuk Islam. Dulu ni kamu menyembah berhala. Dikatakan wanita ini dahulu penyembah berhala. Maka Sulaiman akan menyerang negara-negara yang kufur pada Allah. Selepas memberi amaran sebagaimana berlaku pada Balqis. Tapi Balqis memeluk Islam terlebih dahulu. Negara ini degil, maka perang. Wanita ini kata, betul, Allah dah bagi aku baik. Aku dah masuk Islam dan sebagainya. Tapi boleh tak engkau suruh jin kau ni lukis gambar ayahku untuk aku mengingatinya? Maka Sulaiman AS kata, bolehlah. Maka dipanggil syaitan untuk melukis. Ada syaitan pandai lukis. Syaitan melukis. Maka dia melukis gambar ayah dia. Maka dia lukis gambar ayah wanita ini. Dan wanita ini setiap hari dia melihat wajah ayahnya dengan lukisan tadi. Maka lama-kelamaan dia menyembahnya dan mengajak para dayang di istana menyembahnya tanpa pengetahuan Nabi Allah Sulaiman AS. Kadang-kadang maksiat anak-anak kita tak tahu. Dia duduk dalam bilik, dia main ML, Mobile Legend. Budak-budak muda tahulah, saya pandai sebut je. Dia main tu, main ni, kita tak tahu dalam telefon dia. Dia mungkin buat maksiat tanpa kita pantau dan kita sedar. Tapi kena ingat, siapa pun yang berada di bawah kita, hukumannya tetap kena pada kita. Tuan-tuan manager buat salah, bos atas marah kita. Sebab kita in charge pada mereka. Maka Sulaiman tak tahu sehingga Asi bin Barkhaya, sepupu Nabi Allah Sulaiman, merangkap menteri kanan, mengetahui benda ni. Maka Asi memberitahu pada Sulaiman. Maka Sulaiman marah. Wanita ini sebab dalam dirinya masih ada lagi jiwa keberhalaan. Dia kafir, masuk Islam. Dalam keadaan dia tahu tak ada cara lain melainkan masuk Islam. Jiwanya, imannya belum kukuh. Belum kukuh. Akhirnya dengan sebab wanita ini menyembah berhala dalam rumah Sulaiman tanpa pengetahuan Sulaiman, maka Allah Ta'ala menghukum Sulaiman. Dikatakan bahawa ia berlaku selama 40 hari. Maka selama 40 hari Allah Ta'ala hukum Nabi Allah Sulaiman AS, sehingga dihilangkan kerajaannya, pemerintahannya. Jadi seperti dia, macam kalau kita sebut hari ini, seperti terpecat daripada jawatan dia. Maka dalam tempoh tadi, baginda berada dalam kesusahan. Sehingga sampai peringkat dia meminta-minta dengan orang untuk sesuap makanan dia. Sebagai hukuman pada Allah, kerana sebab itu. Dan ada yang menyatakan kerana Nabi Allah Sulaiman ini tidak pernah bekerja. Tidak sebagaimana Nabi-Nabi yang lain. Ya, kerana dia sudah mewarisinya daripada ayahnya Daud. Ini Nabi-Nabi lain, mereka tidak mewarisi daripada ayah mereka.
Artinya mereka datang dalam keadaan miskin dan sebagainya. Tapi Nabi Allah Sulaiman agak istimewa. Nabi Allah Daud dah kaya. Dah ada kuasa kerajaan. Sehingga Allah menyebut, wa warisa Sulaiman Daud, dan Sulaiman mewarisi Daud. Artinya satu benda paling mudah waris harta. Jadi kalau saya misal kata contohlah ada orang tu dia ayah ni bilioner, dia tak buat kerja apa, ayah ni mati dia tu bilioner. Maka apakah dia layak dianggap sebagai genius kerana berjaya mendapat harta banyak? Tak, dia cuma secara warisan. Ini saja logiknya, logik. Maka Sulaiman AS, dia kerana dia tidak pernah bekerja dan dia tidak pernah dedahkan dirinya bekerja, tidak seperti ayahnya Daud AS yang bekerja untuk membuat baju besi. Maka Sulaiman tak kerja, maka Allah hukum dia, kamu kena kerja juga. Maka dalam tempoh 40 hari Nabi Allah Sulaiman belajar bekerja. Tengah para mufassirin menyatakan kerja beliau ialah mengangkat ikan dan diberikan kepada atau dihantar ke rumah-rumah orang yang order. Ini macam kita sebut grab food lah. Jadi kerja juga ambil ikan ini dalam tempoh di mana dihilang kerajaan, sehingga Allah Ta'ala mengembalikan kerajaannya. Namun kita katakan dari sudut para pentahqiq kisah, para ulama yang muhakkik, mereka melihat kisah ini tidak berapa sahih. Cuma kita menyebut kerana mengambil kira apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaih tentang kisah tersebut. Kerana sebahagian ulama dalam hal kisah, mereka mungkin tidak mengambil kira soal sahih ataupun tidak dhaif, sebagaimana ada pengajaran sebahagian mereka, ataupun walau datang dengan riwayat yang lemah. Tapi kita beri gambaran ini. Yang setengah riwayat yang sahih menyebut bahawa kerana Nabi Allah Sulaiman AS yang berkata, hari ini akan ku datangi semua isteriku, akan melahirkan setiap seorangnya pejuang agama Allah. Namun Nabi Allah Sulaiman terlupa menyebut insya-Allah. Lupa sebut insya-Allah. Akhirnya semua isterinya tidak mengandung, melainkan seorang yang melahirkan anak yang gugur ataupun keguguran, sehingga melahirkan cuma separuh manusia, dek gugur. Di situ Sulaiman AS diajar oleh Allah, di sebalik kerajaan kamu besar, kekuatan kamu hebat, kamu tidak boleh menentukan segala-galanya. Kadang-kadang kita lupa, macam saya kisahkan kisah Nabi tadi. Kita bila dah gagah, kuat, sihat, kita rasa kita boleh tentukan. Kalau saya kata A, saya kata putih tak akan jadi hitam. Kalau saya kata hitam tak akan jadi putih. Saya ni muktamad. Kita lupa ada yang lebih tinggi pada kita. Di sebalik bila kita berada pada posisi tertentu, kita jadi bos, kita jadi orang kaya, kita jadi orang paling cerdik yang dirujuk, kita menjadi tuan guru yang dikagumi. Kadang-kadang kita terasa bahawa kita yang boleh menentukan segala-galanya. Kita lupa semua ketentuan dari Allah. Lalu kita leka yang pandai memandu kereta, dia rasa bahawa dia lah yang kontrol steering tadi untuk ke kanan atau ke kiri. Dia lupa Allah yang memandunya, Allah yang mengawalnya. Mungkin boleh saja bila dia ke kanan, steering itu ke kiri. Boleh saja tayar itu ke kiri. Itu dalam mafhum doa kita. Kita doa apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menjadikan ini di bawah kawalan kita. Sakhkhara lana hadza, Allah yang menjadikan benda ini di bawah kawalan kita. Wa ma kunna lahu muqrinin, sedangkan kami tak ada kuasa pun nak kawal sebenarnya. Kawalan itu datang dari Allah, tapi Allah mudahkan kita. Lalu dengan ada steering, kita mudah ke kanan, ke kiri. Kita boleh ambil selekoh, kita pun belajar cara ambil selekoh, kita tahu cara nak brake dan sebagainya. Tapi yang berlaku kemalangan tu kenapa? Yang kemalangan ini berlaku daripada orang-orang yang bijak dalam perlombaan, yang mereka berlatih dalam litar beribu kali, even belas ribu kali. Tapi mereka masih boleh terbabas. Mereka masih lagi boleh accident, bukan sehingga menyebabkan sebahagian mereka mati. Yang mati ni bukan dapat lesen sehari. Mereka ni pakar dalam perlombaan, mati. Bukan sikit pelombor-pelombor yang mati. Bukan sikit perenang-perenang yang mahir lemas. Dan bukan sedikit orang-orang yang mahir berbisnes bankrupt. Yang jual goreng pisang tapi rumah dia tak bankrupt sampai mati. Dia ni dah bilioner, boleh bankrupt. Bayangkan, supaya kita tahu kendali kehidupan kita bukan milik kita mutlak.
Kita ada Allah, kita ada Tuhan. Sebab itu jangan ujub, jangan terpedaya, jangan terpesona. Maka Sulaiman AS, sebagaimana yang kita sebut kisah Nabi-Nabi yang lain, kadang-kadang datang ujiannya sebagai seorang manusia di sebalik kenabian dan kerasulan. Maka lintasan-lintasan ujub itu berlaku. Merasakan boleh buat dengan kuasa yang dia ada, maka Allah hilangkan kuasa Sulaiman. Allah hilangkan kemampuan. Dan demikian Allah uji Ayub AS. Allah tarik kesihatannya. Dan demikian juga berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sewaktu datang golongan kafir bertanyakan kepada Nabi SAW soalan. Ceritakan kepada kami tentang lelaki yang tawaf dunia. Ceritakan kepada kami tentang pemuda yang tidur dalam gua. Ceritakan kami tentang roh. Kata Nabi SAW, datang esok aku beritahu. Rasulullah lupa untuk menyebut insya-Allah. Allah menegur. Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada." Jangan kamu berkata, pasti aku melakukannya esok hari. Illa an yasha Allah. Melainkan dengan izin Allah. Jawapan tak sampai. Mereka orang kafir datang. Mana jawapan yang janji semalam? Kata esok. Kata Rasulullah, belum lagi. Begitu diulang alik sehingga 15 hari. Nabi mula rasa tertekan. Apakah kesilapan dan apakah kesalahan? Kerana Allah Ta'ala nak didik Nabi SAW untuk sentiasa berkata insya-Allah. Walhal Rasulullah ini kesayangan Allah. Makhluk paling Allah sayang. Namun, setiap kesalahan ada hukuman. Itu yang kita kena belajar dalam kehidupan. Apatah lagi kesalahan itu bersifat maksiat, lagi besar hukuman. Besar. Atau membiarkan maksiat. Atau meninggalkan perkara yang menjadi perintah Allah. Walaupun tidak wajib. Kadang-kadang kita tinggal duha kita. Ia tak wajib. Tapi tiba-tiba kita lihat ada benda yang terjejas dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tinggal baca Quran. Kadang-kadang kita tinggal zikir kita yang biasa. Kadang-kadang kita tinggal baca doa sebelum naik kenderaan. Akhirnya tak semena-mena langgar pagar rumah sendiri. Kenapa Allah tak baca doa? Dah kena baiki pagar 1,200. Itu harga kita kena bayar atas kelalaian kita. Dan kita kena redha dan belajar. Kadang-kadang anak-anak kita tak secemerlang kita. Kita ni cemerlang. Barangkali kita melihat kita macam mampu melahirkan genetik yang cerdik. Sebab kita dah cerdik, kita silap. Tak ada istilah genetik cerdik. Bila kita guruk, rasa macam bagus kita. Maka Allah uji anak kita tak bagus. Kita dulu sang juara sentiasa dapat nombor 1. Berlari nombor 1. Periksa nombor 1. Dan orang paling handsome sekolah tu kita lah. Nombor 1. Oh, kita pun rasa macam perfect keluarga kita nanti. Kita pun kahwin, anak kita semua nombor last sekali. Nombor kebong tu anak kita kebong. Kalau dalam kelas tu ada 30 orang, anak kita nombor 30. Kalau berlari tu 10 orang berlari, anak kita nombor 10. Tu pun tak selesai berlari. Akhirnya anak kita semua je last sekali semua. Lalu kita termenung fikir, Masya Allah. Kesilapan apa kita buat? Kesilapan apa? Ada orang dia ingat dia boleh didik anak dia sebagaimana dia berjaya didik orang lain. Saya telah didik 50,000 orang bisnes dan usahawan sehingga mereka berjaya. Anak dia tak erti berniaga. Dia cerita dia dah didik 50,000 orang usahawan. Mereka semua berjaya jadi jutawan dan berjaya. Dia kumpul ni, semua bawa kereta Ferrari, Lamborghini, sekian-sekian mewah. Tiba-tiba anak dia sendiri tak pandai. Anak dia cuma perhabis duit. Tak pandai berniaga. Ni bagi motivasi orang lain semua jadi sedar, jadi risau. Anak dia tak risau-risau. InsyaAllah dia punya ceramah semua orang dengar dan ikut. Bini dia kat rumah tak nak dengar ceramah ni. Tak nak dengar. Artinya, begitu Allah Ta'ala tunjuk kelemahan kita, ke mana kita rasa kita kuat. Sebab itu dalam diri ni tuan-tuan, jangan pernah rasa kuat. Jangan pernah rasa kita boleh menentukan itu dan ini. Bukan setiap kali kita melihat sesuatu, kita takjub, kita berkata Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini apa yang dikehendaki oleh Allah, tiada daya, tiada upaya. Bahkan Nabi SAW menyatakan, kalau seorang melihat sesuatu yang dia kagumi tentang dirinya, tentang hartanya, tentang anak-anaknya, maka hendaklah dia berdoa, mendoakan keberkatan untuknya. Ya Allah, berkatilah aku dengan benda ni, jangan kau mudaratkan aku.
Kita tengok kereta kita lawa ni, baru beli, Masya Allah kereta. Akhirnya aku berjaya juga. Kita kagum ni. Jangan cakap macam tu. Sebut doa, ya Allah berkatilah rezeki yang kau berikan padaku. Dan jangan ia memberi mudarat kepadaku. Kita tengok anak-anak kita, Masya Allah, anak kita semua berjaya. Kita sebut, ya Allah berkatilah anak-anakku. Atau kita sebut, Masya Allah, ya Allah ini semua kehendak-Mu. Supaya kita terselamat daripada banyak perkara. Penyakit ainnya. Penyakit ain satu, orang yang pandang kita dengan dengki. Orang yang pandang kita dengan pandangan boleh merosakkan kita. Dan termasuk diri kita sendiri yang merosakkan nikmat. Kan itu Nabi SAW ketika mana mendoakan kepada Anas bin Malik supaya kaya. Dan supaya banyak zuriat. Apa kata Rasulullah selepas itu? Ya Allah berkati apa yang kau berikan. Allahumma akhsir ma'lahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah engkau perbanyakkan hartanya, engkau perbanyakkan anak pinaknya dan engkau berkatinya. Tentu berkat itu penting. Yang disebut oleh Nabi SAW, kalau kita kagum dengan sesuatu, doakan keberkatan. Dan kalau kita tengok kawan-kawan kita, saudara mara kita ada benda-benda yang hebat, kita juga doakan keberkatan. Barakallahu fiik, moga Allah berkati isteri kamu ini. Moga Allah berkati rumah baru kamu ini. Moga Allah berkati perniagaan kamu ini. Moga Allah berkati semua nikmat yang kamu dapat. Kita saling tolong sahabat-sahabat kita. Supaya rezekinya dijaga oleh Allah. Dan kita juga ingatkan dia, kamu pun sama, jangan teruja. Doalah pada Allah, mulakan dengan syukur. Bukan kata, ya Allah berkatilah apa yang kau berikan pada aku, isteri aku, anak-anak aku, pekerjaan aku, dan juga kesukaan orang pada aku. Oh, kita ni ramai orang suka. Ya Allah berkatilah kesukaan mereka kepada aku. Biar suka tadi tak menjahanamkan kita, tak merosakkan kita. Jangan kita duk glamour-glamour. Itu yang membinasakan ramai orang. Bahkan kata ulama, asyuhratu sammun qatilun. Glamour dan populariti adalah racun yang membunuh. Ramai orang tak glamour nak glamour. Dia tak tahu. Glamour ni racun yang membunuh. Senyap menjala masuk ke dalam minda akal kita. Akhirnya bunuh kita. Kalau kita dah glamour, tiba-tiba tak glamour lepas tu, terus mati kita. Kecewa kita. Sombong kita. Maka sebab itu setiap benda yang kita nak, kita doakan keberkatan. Di dalam kisah Sulaiman AS, ada iktibarnya. Dan saya dah sebut bagaimana Rasulullah SAW, bila dia tahu kisah Nabi yang Allah musnahkan tenteranya, dia kerana ujub dia, maka Nabi sentiasa berdoa, Allahumma bika uqatilu wa bika asulu wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku berperang dengan namamu. Ya Allah, aku menyerang dengan keizinanmu. Ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan daripadamu. Maka sebut selalu, baik kita berperang, baik kita berbisnes dan sebagainya. Ya, kita kalau bisnes ingat, hari ni aku cerdik, pandailah marketing aku. Aku buat begini, laku dah. Jangan. Hari laku dah. Bila Allah datangkan ujian, kita akan menjadi orang paling putus asa, paling kecewa dan paling hina. Tetapi kita boleh tengok diri kita. Apakah yang kita peroleh ini disebabkan kita rasa kita hebat atau kita rasa kurnia Allah? Kita dapat rasa bila Allah uji benda ni hilang. Kalau seorang boleh menerima qada dan qadar, berarti dia tahu ini semua perjalanan yang Allah Ta'ala berikan pada dia. Tapi kalau dia tak boleh terima, dia give up, dia putus asa, kita tahu dahulu dia buat kerana dia ujub. Atau lebih tepat, dahulu kita buat kerana ujub. Kita kan tuan-tuan, bila kita buat sesuatu tiba-tiba gagal, kita pun kecewa sangat-sangat. Kecewa sangat-sangat itu sebagai antara Allah datang sebab dahulu kita menganggap apa yang kita buat jadi tu kerana kita. Sebagaimana Qarun kata, innama utitu ala ilm. Ni semua benda ni aku, ilmu aku. Aku bijak. Akhirnya bila Allah datangkan musibah, dia tu terduduk, give up. Kenapa? Sebab dia melihat dirinya dulu. Sebab itu tuan-tuan, kita dalam apa pun perkara, soal rezeki, pangkat, jawatan, jangan tengok diri kita. Bahkan kita perlu melihat ianya datang daripada kurnia Allah. Sebab itu persoalan rezeki, ini kita bercakap tentang rezeki, kita perlu mengetahui apakah yang menghalang daripada kita mendapat rezeki. Sama ada menghalangnya secara totally rezeki tadi, ataupun yang menghalang keberkatan rezeki. Kadang-kadang rezeki tadi kita dihalang terus daripada dapat. Kadang-kadang halang keberkatan.
Memanglah kita dapat rezeki banyak, tapi masa dengan Tuhan tak ada. Masa dengan keluarga tak ada. Masa dengan diri dia pun tak ada. Tapi dia rezeki dia banyak. Dia tak ada masa untuk diri dia. Untuk rehat, untuk tenang. Even menikmati rezeki dia. Dia tak ada masa nak menikmati rezeki. Dapat duit simpan sampai dia mati. Dia guna tak guna. Ruginya orang ni. Duk cari kutik. Kemudian dia tidak dapat menikmati ni. Tak dapat nikmat. Lepas tu mati. Tinggal ke orang yang tak cari dia dapat duit. Para ulama' menyebut 10 penghalang rezeki kita. Salah satunya yang menjadi tajuk kita pada pagi ini. 10. Kita sebut secara ringkas. Yang pertama, bila mana kita melakukan amalan yang bersifat syirik. Sama ada syirik besar ataupun syirik kecil. Maka ia menghalang rezeki kita. Sebagaimana kisah Sulaiman AS. Wa imma kita buat, wa imma kita biarkan orang buat. Atau wa imma dalam pengetahuan kita. Kadang-kadang rezeki kita terhalang sebab kita berkawan dengan orang kafir yang syirikkan Allah tanpa kita pernah menegur dia. Maka rezeki kita hilang sikit demi sikit. Sebagaimana Sulaiman AS, di dalam keluarganya tadi, yang melakukan maksiat tanpa disedari olehnya. Walau dia tak salah apa, dia tak sedar. Supaya semua benda ni kita sedar. Kena pantau. Yang kedua, kata ulama', sebab kita berpaling daripada Al-Quran, baca dan beramal dengan. Kita jarang baca Quran. Jauh sekali nak beramal dengan Quran. Ini semua menghalang rezeki kita. Dan yang ketiga, kata ulama', sebab kita tak menisbahkan rezeki itu kepada Allah, tapi pada diri dan ilmu kita. Kita tak nisbahkan diri kita kepada Allah. Apa yang kita dapat? Kali itu Nabi Allah Sulaiman, sesudah dia mendapat segala-galanya, apa katanya? Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kami sehingga kami mengatasi hamba-hamba yang beriman yang lain. Artinya menisbahkan kepada Allah yang memberikannya. Dan yang keempat, kerana ketika mana kita mencari rezeki, kita sibuk sehingga kita tidak menyempurnakan perkara fardu dengan sempurna. Ya, kita tinggal semayang tu satu hal lah. Bukan tinggal kesempurnaan solat fardu tu sendiri. Yang biasa ke masjid, biasa berjemaah, tak ada dah benda tu. Yang biasanya sempurna solat, tengah solat duk fikir benda tu, duk fikir benda ni, hilang kesempurnaan. Sebenarnya ini menghilangkan keberkatan rezeki. Dia menghalang rezeki dan keberkatan rezeki. Dan yang kelima, seorang yang meninggalkan mengeluarkan zakat. Dan kita kalau tak zakat, kadang-kadang zakat ni kita tak keluar. Bukan maksudnya tak keluar zakat dengan maksud tak keluar. Dengan maksudnya kalau tempoh hari ni zakat, kita ni bulan depan baru keluar zakat. Ini maknanya tak keluar zakat. Maksudnya apa? Maksud dia tak keluar zakat pada waktu dia. Kan zakat ni ada waktu dia. Zakat fitrah ada waktu dia. Ada waktu haram. Ada waktu makruh. Ada waktu sunat. Ada waktu harus. Zakat harta pun sama. Zakat harta wajib bila sampai waktunya. Harus sebelum sampai waktunya. Jadi tiba-tiba kita dipatut zakat ni hari ni. Lambat kira duit, banyak benda lain. Tak terzakat hari ni. Lepas tahun baru ingat. Allah, zakat tahun lepas tak bayar. Apatah lagi jenis memang tak nak bayar zakat. Yang jenis macam ni pun Allah hukum. Dia bukan tak bayar zakat. Dia lambat zakat. Saya kata kalau zakat dia bulan Oktober, dia keluar bulan Disember. Sebab apa? Banyak kerja Ustaz tak ada nak kira. Walau itu kewajiban. Dia wajib kira zakat dia. Dan yang keenam disebabkan dosa dan maksiat dia. Buat dosa macam-macam lah. Dari sekecil-kecil dosa sampai sebesar-besarnya. Baik maksiat dengan perempuan, baik maksiat dengan hiburan, baik maksiat dia dengan sifat-sifat buruk, hasad, dengki dan sebagainya. Sehingga bila manusia buat maksiat, binatang-binatang pun maki manusia. Laknat. Kata Ikrimah, dawabul ard wa hawamuha hatta al-khanafis wal aqarib yaqulun muni'na al-qatar bidhunubi bani adam. Akan berkata seluruh serangga-serangga dan binatang yang melata, ini kami tak dapat rezeki pun sebab manusia buat maksiat, sehingga kami tak diturunkan hujan. Binatang pun terhalang dia kerana kita ni buat jahat.
Kata Mujahid, innal bahaima tal'anu usata bani Adam. Binatang-binatang akan melaknat manusia yang melakukan maksiat bila mereka juga terpaksa terkena musibah, iaitu hujan tak turun, kemarau yang dahsyat. Lalu mereka berkata, haza bisyu'mi maksiyati ibni Adam. Ini kerana maksiat anak Adam. Selama ni tuan-tuan, kita je mungkin maki binatang, marah binatang. Kita lupa binatang pun maki kita. Tapi binatang maki kita ada hak dia. Haknya apa? Sebab kamu buat maksiat dengan aku kena. Sebab tu kata Nabi SAW, laulal ba'im lam tumtaru. Kalau tidak kerana binatang, kamu sampai bila tak akan dapat hujan. Kalau ikut sunnatullahnya, bila manusia buat maksiat lalu dibiarkan, Allah akan sekat langit dan berturunkan hujan. Tapi kerana doa-doa binatang tak salah apa, maka Allah turun juga hujan kerana rahmatnya pada binatang. Supaya kita tahu, binatang-binatang ni penyelamat kita. Ada berapa golongan yang menjadi penyelamat maksiat kita. Tapi bukan maksudnya ialah kita bebas buat maksiat, tapi dia penyelamat kerana ada dia. Sebab mereka mendoakan. Yang pertama ialah binatang-binatang. Yang kedua ialah anak-anak kecil. Yang ketiga ialah orang tua. Orang tua ni memang dah tak boleh buat maksiat. Nak menyanyi pun semput. Bagi mic suruh karaoke, terus meninggal, wafat, semput. Jadi katalah orang tua tak buat maksiat lah. Orang tua ni dia dah, Allah tak nak simpan umur dia tadi, jaga dia daripada buat maksiat. Dan mereka orang mulia sebab walaupun mereka ni terhalang buat maksiat kerana tua, tapi mereka mulia sebab tak buat maksiat. Sebagaimana kanak-kanak terhalang buat maksiat kerana mereka belum balik. Kalaupun mereka buat silap, tak disebut maksiat. Dan yang keempat, kerana masih ada orang-orang alim yang soleh, yang sentiasa doa, ya Allah angkatlah musibah. Dia orang kata ustaz ni atau Tok Guru ni doanya tak mustajab. Bukan tak mustajab. Kamu terus buat maksiat dan kami berdoa pada Allah. Kamu terus buat maksiat. Kalau dia kata ni Tok Guru ni doa, bukan mustajab sangat. Tak, kalau tidak kerana mereka, kita lagi teruk kena. Sebab doa yang mereka panjat setiap hari. Sedangkan kita tak berhenti buat maksiat. Pemimpin kita tak berhenti buat maksiat. Orang ni tak berhenti buat maksiat. Ya, kalau tidak kerana doa para ulama, orang soleh kita, nescaya musibah itu jauh lebih dahsyat. Tapi ini 4 golongan yang dengannya Allah masih merahmati ramai manusia. Sebab ada orang alim, orang soleh. Ni kita sebut orang alim soleh betul-betul lah. Dan adanya orang tua. Dan adanya kanak-kanak. Dan adanya binatang-binatang. Ini kelompok yang punca rezeki kita masih berjalan walaupun maksiat boleh luasa. Namun ingat, maksiat tetap penghalangnya. Dan perkara seterusnya ataupun yang ketujuh yang menghalang rezeki kita, bila kita tinggalkan usaha, tarkul asbab, tinggal usaha. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tak nak usaha, tak nak kerja. Bila tarkul asbab, kita meninggalkan usaha, kononnya tawakal, walau ia tawakul. Semua orang Islam, semua orang beriman kena kerja. Sebab itu tak patut kita guna istilah menganggur, tak ada kerja. Ni anak turun awak ni buat apa? Ustaz tak ada kerja, Ustaz menganggur, tolong mak je. Tak boleh begitu. Kalau kita tak pernah redha anak kita ni berhenti belajar dalam waktu dia patut belajar, kita juga tak patut redha dia tak kerja. Dia kena kerja. Kau kerjalah, basuh pinggang ke apa, asal kau kerja. Kan ini akan menjadikan dia tawaduk, disiplin. Minta duduk rumah, tak nak kerja. Buat apa? Kerja tengok TV, Ustaz sibuk kerja tengok TV. Tak suruh dia keluar kerja, pergi cabut rumput. Beli mesin rumput dia satu, kau pergi mesin rumput rumah orang. Pergi, cari. Kau jangan balik sampai kau dapat, biar dia potong rumput. Artinya, kita nak biar anak kita ada maruah. Ajar dia. Walaupun pada permulaan, dia bekerja bukan untuk duit, tapi untuk dijaga maruah dia. Pada kerja ni kadang-kadang kita fikir, Ustaz, saya pergi kerja tak dapat rezeki, tak dapat duit. Ya, tapi kamu dah jaga maruah. Maruah kamu depan isteri tanya, bang, macam mana bang? Hari ni tak ada rezeki. Isteri tak marah kita sebab kita dah keluar kerja. Ni kita duduk kat rumah tak kerja. Bini kata, bang tak kerja. Kerja pun bukan ada duit pun, bukan dapat pun. Kita akan dimarahi. Kenapa? Kerana orang takkan marah kalau kita tak dapat duit. Orang marah kalau kita tak kerja. Macam anak kita lah, kita tak marah sebab dia tak berjaya. Kita marah dia sebab tak belajar.
Tak pergi sekolah kita marah. Dia tak berjaya, kita nak marah apa? Sebab dia dah ke sekolah, dia pun dah baca. Itulah rezeki dia. Kita terima. Dia marah sikit-sikit adalah, tapi kita terima seumumnya. Berbanding dia jenis malas sekolah, itu kita marah. Sama juga dalam bab kerja, kita nak anak kita kerja. Bila kerja uduh-uduh macam mana pun, dalam istilah kita uduh-uduh kerja lebih kurang, asalkan dia bekerja. Jangan duduk saja, jangan tak buat apa-apa. Kerjanya usik adik-adik. Kerja dia, usik adik-adik. Usik adik tu, usik adik ni. Tak, suruh dia keluar kerja. Kalau dia tak boleh kerja mana, awak kerja dengan ayah. Kerja dengan ayah, aduh, pergi cuci atap rumah. Suruh cuci atap rumah. Bagi. Sebulan, RM100 ke RM200. Tapi kita bagi dia kerja biar dia tahu nilai gaji. Dulu ayah, belum kamu balik, ayah bagi duit. Kalau kamu dah balik nak duit, boleh kena buat kerja. Basuh kereta ayah, dah basuh kereta jirang sebelah sekali. Air upah. Basuh itu, basuh ni. Biar dia tahu tentang nilai pekerjaan. Dan yang ke-9, yang ke-8 punca rezeki kita terhalang sebab kita makan yang haram. Tu Syekh Abdul Qadir sebut, berilah makan yang halal. Kalau kita beri makan yang haram, tuan-tuan, kita jadi malas. Bukan kita jadi kurang ajar. Syekh Abdul Qadir sebut, kurang ajar orang ni. Jadi angkuh. Sebab kurang ajar kita dengan Tuhan, kurang ajar kita dengan makhluk. Sebab makan makanan haram. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang kalau makan makanan haram, dia memang cepat kurang ajar dia. Dia payah nak rendah diri, nak sopan. Tapi bila kita beri makanan yang halal, jadi lembut. Kita pun kalau cari rezeki kita halal, kita tak kurang ajar dan cari rezeki. Baik kalau rezeki kita pun memang haram, rasuah sana, rasuah sini, kita pun jadi kurang ajar untuk dapat rezeki tu. Jadi macam gangster juga kita. Tak, kita nak cara baik. Saya pun nak makan makanan halal daripada rezeki yang halal. Dan yang ke-9 kata ulama ialah punca rezeki terhalang kerana kufur nikmat. Setiap nikmat kita dapat, kita tak guna sebagaimana patut kita guna, maka itu kufur nikmat. Kita tak lapangkan rezeki anak bini kita. Padahal itu nikmat Allah bagi, kita patut syukur dengan melapangkannya pada anak isteri kita. Ialah isteri kita tengok kita keluar setiap hari, balik malam. Tapi dia tak pernah pun nampak nikmat itu diluaskan pada dia dan anak-anak dia. Sedangkan kita mungkin belanja kawan tiap-tiap malam. Oh, duit banyak belanja kawan. 2 meja, 3 meja, 4 meja. Tapi balik rumah, bini kita macam biasa lah, ikan kembung lah. Payah nak beli ikan warna-warni sikit, ikan merah ke, ikan kuning butter ke, payah. Tu lah, ni kembung selayang. Santang perah sendiri. Semua perah sendiri. Ini antara bentuk kufur nikmat juga. Bila dia tidak melapangkan rezeki kepada orang yang dia menjaga nafkah. Kita jaga nafkah mereka. Bagi tanda kita syukur, kita lapangkan rezeki mereka. Dan dengan cara kita berikan tempat-tempat yang baik. Dan akhir sekali kata ulama, dan 10 ni bukan maksud 10 ni ada banyak. Saya sebut 10. Sebagai satu pengisian kuliah kita, ialah bakhil dan kedekut. Bagaimana kita ada sifat bakhil dan kedekut, maka rezeki kita akan terbatas. Sebab apa? Sebab kita tak guna banyak pun. Orang yang guna banyak duit ni, kerana orang tu pemurah. Dibagi sana, dibagi sini, maka Allah tambah lagi rezeki ni. Maka ini perkara-perkara yang kita perlu ingat. Penghalang kita daripada mendapat rezeki. Kerana kita tidak berusaha, yang kita dah sebut yang pertama. Dan kerana adanya maksiat-maksiat di bawah tanggungan kita, sebagaimana kita kisahkan Nabi Allah SAW. Dan kita juga telah menyebut antara perkara yang ketiga, makanan-makanan yang haram. Menjejaskan kita. Mendejaskan kita dan mendidik. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, orang sufi yang sebenar, dia tak akan gembira, dia tak akan senang, sampailah dijumpa Tuhan. Dan cara dijumpa Tuhan dua. Yang pertama, dijumpanya di dunia. Maka ini perkara yang agak sukar. Maksud jumpa Allah Ta'ala di dunia ialah satu keadaan yang disebut sebagai ihsan. Ihsan yang disebut dalam hadis, anta'budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu sembah Allah macam kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak lihat Allah dan kamu mengetahui Allah melihat kamu. Ini makam ihsan. Yang kedua ialah bertemu dengan Allah di hari akhirat kelak. Itulah kerinduan mereka. Dalam proses itu, Allah Ta'ala akan terus uji dan uji supaya mereka datang jumpa Allah dengan tidak membawa bebanan dosa. Dan itu tuan-tuan, jangan takut untuk diuji. Kita takut bila kita tidak ingat Allah ketika diuji. Itu paling kita takut. Kita tidak bimbang diuji kerana memang dunia ini diuji. Tapi kita bimbang, kita lupa pada Allah waktu kita diuji.
dan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Itulah musibah sebenar. Bukan musibah tu ujian. Musibah ialah alpa mengingati Allah ketika diuji. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.